أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita mengulang kaji halaman demi halaman yang telah pun kita lewati, yang telah pun kita belajar daripada surah Al-Furqan, surah yang ke-25 dan surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 yang mempunyai banyak pelajaran, dan kita amat bertuah pada hari ini mengulang kaji bersama dengan tetamu undangan kita iaitu Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat-sihat saja. Selamat datang ke sini dan juga bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Ya, alhamdulillah Ustaz Fas. Kita pada hari ini dapat tetamu juga insya-Allah. Syukur kita, bertuah kita ya untuk kita sama-sama menikmati permata demi permata daripada juadah Makdabatur Rahman pada hari ini daripada Ar-Rahman, dan kita yakin bahawa sebenarnya bila Allah menyatakan pada halaman 365 tentang Ibadur Rahman, ini adalah sebagai satu manifestasi Allah memberi ruang kepada kita untuk bersama Al-Furqan, bersama Al-Quran, dan terus kita harapnya diangkat menjadi Ibadur Rahman. Jadi kita akan sama-sama mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan, kebaikan kepada kita, pada keluarga kita semua dengan ilmu yang Allah bekalkan kepada kita pada hari ini. Mari sama-sama kita memulakan ya ayat yang ke-56 pada halaman 365. Adik-adik yang berada di rumah yang mungkin tak pergi keluar lagi ya, kita nak mengulang kaji halaman 365 sehingga 370. Mana tahu waktu sekolah tak sempat nak ikut Quran Time, tuan-tuan dan puan sibuk di pejabat, tapi paling kurang kita tahu apakah gambaran besar yang ada pada sekitar 5-6 halaman yang ada pada hari ini. Jadi kita ingin mulakan pada ayat 56 halaman 365. Kita berbincang tentang ayat ini, ayat 56 dan 57 ya. Dua ayat ini akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Tuan-tuan boleh baca bersama, dan kita nak berkenalan dengan mengapa di dalam ayat ini amat istimewa mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Al-Fadil Ustaz Tuan Fazrul, dan bahagia tetamu undangan kita pada kali ini yang tidak asing lagi dengan My Quran Time, Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim, yang sentiasa memberi pencerahan kepada kita ilmu-ilmu daripada Al-Quran. Dan insya-Allah yang pertama ni kita baca dahulu ayat yang ke-56 dan juga 57 untuk kita sama-sama dapat pencerahan daripada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Qul ma يتخذ إلى
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 56 daripada surah Al-Furqan, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan. Pada ayat 57, katakanlah aku tidak meminta balasan apapun daripada kamu dalam menyampaikan risalah ini melainkan mengharapkan agar orang-orang mahu mengambil jalan kepada Tuhannya. Inilah dua ayat berkaitan dengan bagaimanakah sikap dan bagaimanakah disiplin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, dan di dalam istilahnya digelar sebagai mubasysyiran wa nadhira. Ini adalah tugas fungsi yang amat istimewa, dan sepanjang al-Quran biasanya bersama dengan Ustaz Syamsul Hakim pada hari ini, biasanya ustaznya kita jumpa perkataan basyiran wan nadhira, ya, memberi khabar gembira dan juga memberi amaran. Cuma di sini ada perkataan mubasyiran, ya, mubasyiran, tapi nadhira tu masih kekal sebagai nadhira, bukannya munzira ataupun istilah yang lebih bermakna sekitar mubasyir itu. Jadi mungkin ustaz boleh terangkan apa istimewa perkataan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tirmizi, dan tak lupakan para penonton kita di rumah. Alhamdulillah dapat bertemu sekali lagi untuk mendengar Ma'dabatur Rahman, ungkapan yang bila mana sentuh oleh saudara Fazrul sebentar tadi, masya-Allah, ianya memang sememangnya merupakan santapan yang disediakan khususnya pada tengah hari Sabtu ini untuk kita sama-sama mendengar bagaimanakah ulasan berkenaan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada soalan yang ditanyakan tadi, bagaimana Al-Quran ketika mana dia membicarakan sesuatu dengan masyarakat, dia akan menggunakan lafaz-lafaz yang orang kata tepat ke jantung. Itu bahasa saya lah. Tepat, ya. Tepat ke jantung. Kedudukannya pada satu-satu tempat ianya bertepatan dengan konteks ayat yang dibicarakan. Dalam Al-Quran penggunaan kalimah an-nudhur ini, an-nadhara ini ada banyak berlaku dalam bentuk-bentuk yang pelbagai. Dalam konteks untuk rujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kerap kali kita gunakan, iaitu ataupun kita temui ia digunakan, iaitu kalimah munzirin satu. Ada juga digunakan kalimah munzir, dan ada digunakan kalimah nadhira. Setiap daripada penggunaan kalimah ini ianya kena melihat kepada konteks apa yang berlaku dalam susun atur ayat-ayat Al-Quran. So kalau kita lihat kalimah munzir sebagai awalannya, kenapa digunakan kalimah munzir? Ia diambil daripada asal kalimahnya anzara, kalimah fi'il madhi anzara, dan anzara ini bermaksud ialah sesuatu yang ditakutkan setelah dikhabarkan akan perkara tersebut, ditakutkan akan perkara tersebut sebelum berlakunya kejadian yang ditakutkan tersebut. Contohnya lah, kiamat akan berlaku, maka kita takutkan manusia dengan kejadian kiamat yang bakal berlaku, maka dikala itu kita katakan itu adalah munzir. Itu juga merupakan sifat bagi Nabi, macam kita lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-7, Allah kata innama anta munzir. Tidaklah diri kamu itu melainkan pemberi peringatan pada sesuatu yang akan datang yang manusia perlu takut akannya. Tetapi kita temui juga kalimah nadhira yang kalau kita lihat dalam terjemahan sebagai pemberi peringatan terhadap perkara yang buruk juga. Tetapi apa beza di antara munzir dan juga nadhira? Di sini sangat-sangat istimewa. Nak tahu tentang kenapa digunakan di sini, kalau ikut dalam susun atur ayat ni Allah kata wama arsalnaka illa mubasyiran, kalau ikut akal kita sepatutnya munzira. Sepatutnya munzira, lawan kepada mubasyir ialah munzir. Tetapi kenapa di sini digunakan kalimah nadhira? Kita kena flashback satu muka surat sebelum daripadanya. Ayat yang ke-55 tu. Allah sebut wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira. Orang-orang musyrikin Mekah, mereka itu berterusan menyembah sesuatu yang mana tidak memberikan manfaat maupun mudarat, dan mereka tahu benda itu. Dan mereka tahu apa akibatnya. Benda itu dah sedia tahu, tak perlu lagi ditakutkan lagi. Tapi mereka tetap saja nak menderhaka pada Allah pada sesuatu yang telah pun diketahui. Maka tak sesuai digunakan kalimah munzir, tetapi digunakan kalimah nadhir. Ianya adalah peringatan selepas daripada perkara itu diketahui, maka di sinilah digunakan kalimah nadhir. Sedangkan mubasyir ini, kalaulah mereka itu berubah, maka mereka akan melihat berita gembira itu menanti pada masa akan datang untuk orang-orang musyrikin Mekah dalam konteks ayat ini. Masya-Allah, ya. Jadi itu adalah jawapan bagaimana kita memerhati, menghargai kepada perkataan nadhira, ya. Munzir, benda yang tak diketahui, beri amaran perkara ke depan, perkara akan datang. Tapi nadhira ni benda tu dah tahu dah.
dah memang tak bermanfaat dah, yang berhala-berhala yang ada itu, tetapi mereka tetap juga degil, tetap juga derhaka. Maka di sini bukan sekadar nak ingatkan benda yang tak tahu pada masa akan datang, ini sebenarnya nak beritahu engkau ni memang degil ya, memang dah tahu buat juga. Jadi ini adalah perbezaan ya, perkataan nadhira berbanding dengan munzir digunakan pada kita ingatkan sesuai dipasangkan dengan mubasyiran, tetapi konteksnya ini adalah pada orang yang tahu tapi tetap derhaka. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu taala. Pelajaran untuk kita ialah bahawa kita kalau dah tahu tu Ustaz ya, kena buat tahu. Kena buat, kena taat ya. Kerana apa? Kerana bila bercakap tentang nabi datang berfungsi untuk mengingatkan, tapi kalaulah tidak ya terkesan apa yang dibawakan dengan ilmu yang ada, maka kalau dalam kes ini akhirnya mereka itu diranapkan, maksudnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dah tahu tetapi masih lagi ingin melawan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin bergerak ya seterusnya. Kalau kita tengok dalam halaman ini Allah bercerita tentang peranan Nabi, dan di bawah itu bermula daripada ayat yang ke-63 ciri ibadur rahman, iaitu ketika Nabi berhadapan dengan mereka, Nabi tetap juga membalas dengan salama kepada orang-orang yang bercakap buruk, bercakap sesuatu yang jahil, mengikut perasaan tanpa akal, pengetahuan yang telah pun dibekalkan. Itu adalah antara sifat hamba Ar-Rahman yang amat-amat istimewa. Tetapi dalam ayat kalau kita teruskan bacaan kepada halaman 366, kita akan bertemu dengan antara ciri hamba Ar-Rahman. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, ialah kita berdoa dengan satu doa yang diajarkan pada ayat 74. Mari sama-sama kita baca doa ini. Moga-moga kita dapat pencerahan apakah sebenarnya maksud doa ini. Tak naklah imam baca kat depan kita aminkan saja. Rupanya makna nilainya itu tidak diangkat, benar-benar masuk ke dalam jiwa nurani kita. Kita baca ayat 74 dipimpin Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah. Pasal sebut tadi tak naklah kita imam baca dah berapa tahun dah sembahyang, dah 40 tahun dah sembahyang kat masjid, imam tak pernah tinggal doa ni. Pak cik ni makna apa? Jangan sebut tafsir atau tadabbur, makna pun kadang-kadang tak tahu juga. Maka hari ini insya-Allah sama-sama kita baca, kita dapatkan pencerahan apakah yang mahalnya daripada ciri-ciri perkataan, perbuatan daripada ibadur rahman. Ayat 74. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah terjemahan ringkas daripada doa ini. Lebih daripada itu Ustaz Syamsul ya, bila bercakap tentang doa ini, waktu saya belum bernikah lagi tu kan, bila tengok doa itu, tengok ini macam untuk orang dah menikah je kot kan. Pasal ada pasangan kan, segan nak baca doa begitu. Adakah doa ini untuk orang yang dah bernikah dan berkahwin saja? Kalau katakan orang tu tengah yang sudah ada pasangan tapi belum ada anak lagi, ataupun ada yang kata bahawa saya ni dah berpisah dengan suami saya, jadi kalau saya cakap min azwajina ni, pasangan saya ni dekat mana yang qurratu ayun, saya memang panas dengan dia. Silakan Ustaz. Ustaz, inilah saya kata, bila kita sebutkan macam Ustaz sebut tadi kan, bila kita meneliti akan bimbingan Al-Quran, apa yang patut kita hidup atas nama ibadur rahman ini, kita dapat lihat daripada susun atur sifat-sifat ibadur rahman. Perasan tak, kita ada dua bahagian doa. Dua bahagian. Satu yang kita lihat daripada ayat 65 dan ayat 66 yang menyebutkan walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Dan kita dapat lihat bagaimana doa ini ianya lebih mengkhusus kepada kehidupan di akhirat, sebab dia melibatkan azab api neraka. Tapi Tuhan tak pernah tinggalkan hamba-hambanya yang dikasihinya untuk meminta satu bahagian daripada dunia dia. Yang namanya pasangan itu yang disebutkan tadi dah menikah ke belum,
Tuhan kata itu bukan isunya, minta dulu. Sama ada Tuhan perkenankan di sini, tak pun Tuhan simpan di akhirat. Kan kita tahu bila masa kita masuk syurga nanti, insya-Allah masing-masing Allah akan kurniakan pasangan, sama ada pasangan yang telah pun diberikan di dunia ataupun Allah hadiahkan pasangan dalam syurga nanti, iaitulah bidadari nanti. Tapi kita kena minta. Maka dalam ayat yang ke-74 ini Allah menyebutkan sebelum daripada ditutup sekalian bicara berkenaan tentang orang-orang ibadur rahman ini, Allah kata mereka berkepentingan untuk hidup di dunia ini sebelum sampai kepada hari akhirat dengan ketenangan. Tapi macam mana nak dapatkan ketenangan? Inilah yang Tuhan minta, antara jalannya ialah mendapatkan ketenangan menerusi pasangan-pasangan yang dikurniakan oleh Allah di dunia ini. Maka mintalah daripada Allah pasangan tersebut, kerana sememangnya antara tanda-tanda kebesaran Allah seperti mana yang telah disebutkan dalam surah Rum. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Allah kata daripada tanda-tanda kebesarannya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Daripada tanda-tanda kebesaran Allah, dia menciptakan daripada jenis kamu sendiri pasangan yang mana tujuan diberikan pasangan ni ialah tujuan litaskunu ilaiha, untuk kita berkecenderungan untuk memperolehi ketenangan daripadanya. Dan Nabi SAW ketika mana mensifatkan tentang seorang wanita yang salihah ini, kata Nabi SAW dalam sabdanya, Nabi kata khairun nisa allati idza nazartaha sarratka, idza nazartaha ilaiha sarratka. Nabi kata antara petunjuk kepada, ada 3 ciri sebenarnya tapi kita sebutkan satu saja. Nabi kata ciri wanita terbaik ini ialah dikala mana kamu memandang akannya, maka hati kamu tu akan rasa suka, senang, tak rasa gundah gulana. Itu sebab dalam Islam kita ada adab sebelum daripada bernikah, iaitu adab bila mana kita meminang, kita diharuskan untuk melihat wajah pasangan kita untuk menentukan kesesuaiannya dengan hidup kita sendiri. Buka masa waktu tu. Boleh buka. Dan sememangnya ianya diharuskan berbanding waktu lain. Jangan tengok saja-saja dosa. Tapi kalau kita tengok dalam urusan untuk nak meminang, untuk nak membina rumah tangga, maka memandang akan wajah wanita bagi menentukan kesesuaiannya dengan jiwa kita, seperti mana yang diharapkan ini. Isteri yang memberikan rasa senang, qurratu a'yun ni, penyejuk mata hati kita. Orang kata ini misua lah, orang cantik sangat ni, kenapa tak nak terima? Hati saya tak boleh lagi. Tapi kalau kita tengok orang kata biasa-biasa tapi hati kita okey, itu sudah memadai sebenarnya. Dan daripada isteri yang memberikan penyejuk mata hati dilanjutkan kepada anak-anak. Sebab bila mana dah ada pasangan, ada anak-anak, tak naklah anak pula yang akan memanaskan kepala otak kita dengan sekalian masalah. Dan di penghujungnya bila mana kita telah mengecap keseluruhan kebahagiaan dunia ini, Allah minta untuk kita jadikan kebahagiaan kita berpasangan dengan pasangan kita dan juga dengan anak-anak tadi. Kita minta daripada Allah agar kita mencapai makam yang paling tinggi. Apakah makam yang paling tinggi? Allah kata waja'alna lil muttaqina imama, tolong jadikan kami ini sebagai pemimpin bagi orang bertakwa. Kalau kita lihat dalam tafsirnya, yang dimaksudkan dengan pemimpin ini orang yang boleh diambil contoh oleh orang lain. Kalau seorang tu boleh menjadi contoh bagi orang lain, pastinya dia berada pada kedudukan yang tinggi. Inilah matlamat kita hidup sebagai hamba Allah, iaitulah kita nak dapat rasa nikmat dunia ini dengan apa yang Allah bagi, tetapi dalam masa yang sama kita kena berfikir bagaimana untuk menjadikan seluruh nikmat Allah Ta'ala ini mencapai darjat yang paling tinggi yang telah ditetapkan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu cerita dia, Ustaz. Masya-Allah. Ini adalah berkaitan dengan bagaimana transformasi sosial berlaku, Ustaz, ya, di mana seorang hamba Ar-Rahman itu dia bukan dia seorang sahaja yang berkata baik, ya, dia juga berdoa dijauhkan daripada azab neraka. Cara dia berbelanjanya itu qawama, ya, tetapi lebih daripada itu, semua disiplin-disiplin itu juga dia sampai kepada pasangan pada zuriat, maksudnya bukan sekadar anaknya, cucunya pun, generasi akan datang. Dia berfikir macam mana nak memastikan mereka ini mencapai sebagai, kalau orang cakap tentang apa, sebagai center of excellence. Betul. Ataupun sebagai contoh teladan, ya. Suatu keluarga menjadi contoh teladan, ini menjadi contoh. Maka itulah contoh yang kita ambil daripada para sahabat, para rasul yang berjuang untuk memastikan bahawa waja'alna lil muttaqina imama ini bukanlah kerja satu hari dua hari, Ustaz, ya. Satu hari dua hari, tetapi ia adalah satu perjuangan yang panjang. Jadi ini adalah antara kesimpulan akhir daripada surah Al-Furqan, dan kita ingin bergerak kepada surah
baru ya, surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayatnya pendek-pendek ya, banyak jumlahnya dan ada beberapa pengulangan yang konsisten di dalam surah ini. Jadi mari sama-sama kita lihat dahulu kepada ayat yang ke kita mula dulu ayat pertama hingga ayat yang kedua sebelum kita menyambung apakah lagi isi daripada surah Asy-Syu'ara ini. Ayat pertama, ayat kedua surah Asy-Syu'ara. Silakan Ustaz. Baik, jom kita membaca ayat pertama dan kedua surah Asy-Syu'ara yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah yang menunjukkan mukjizatnya Al-Quranul Karim. Walaupun huruf ini dah terdapat dalam bahasa Arab, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu membuat semisal sebanding dengan Al-Quran. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim tilka ayatul kitabil mubin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, Tasim Mim. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang penuh dengan penjelasan kepada kita semua. Ringkas permulaan surah Asy-Syu'ara, surah yang bermula dengan Ta, Sin, Mim. Ada 4 surah dalam Al-Quran yang bermula dengan huruf Ta. Selain daripada itu adalah surah Taha sebelum ini, dan ada perbincangan Ustaz ya. Setiap kali muncul huruf Ta ni mesti ada ular dalam surah itu. Kisah Nabi Musa. Jadi apakah yang perlu kita beri perhatian? Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk kita sama-sama mengulang kaji halaman 365 hingga 370 pada juz yang ke-19 untuk sama-sama kita memaknai, mengambil pelajaran demi pelajaran. Dan sebentar tadi kita melihat kepada surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 pada ayat yang ke-7. Allah berfirman pada ayat ke-7, adakah mereka tidak memerhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang baik. Di dalam surah ini Allah mengulang beberapa kali perkataan inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin dan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dua ayat ini berulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Pada kali ini kita ingin bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Syamsul untuk melihat kepada perkataan awalam yarau ilal ard, di mana kalau kita baca surah yang biasa kita hafal, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apakah kamu tidak memerhatikan? Tetapi di sini ada perkataan awalam. Apa maksud awalam di sini? Pencerahan tentang tadabbur ayat yang ke-7 ini Ustaz, silakan. Masya-Allah, kalimah yang kita lihat dalam Al-Quran dengan alam ataupun awalam, kalau diambil daripada kata asalnya itu alam itu sendiri, tetapi bila mana ditambah dengan waw itu dikenali sebagai wawul ataf. Wawul ataf ini bermaksud cerita yang datang pada ayat yang ke-7 ini ia mesti dikaitkan dengan apa yang sebelum daripadanya. Sebab
ketika mana kalau kita lihat yang terhampir daripadanya bicara dalam ayat kelima, Allah ceritakan berkenaan tentang perangai orang Mekah ni. Datanglah macam mana pun peringatan kepada mereka, mereka tetap akan tolak. Sampai mereka ni Allah kata telah pun mendustakan akan kebenaran yang telah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah tak pernah putus asa untuk terus menunjukkan kepada mereka bukti demi bukti untuk menjadi dalil pada hari akhirat kelak. Mereka itu bukan lagi orang yang jahil, orang yang tak tahu tentang hakikat kebenaran tersebut. Maka Allah kata, wahai sekalian yang menentang akan kebenaran ini, dan tidakkah kamu melihat akan bumi yang telah Allah tumbuhkan dengan sekalian macam tanaman? Orang Mekah, kita faham satu ketika dahulu hidup dalam keadaan tanah yang kering kontang. Tandus. Mungkin itu yang menyebabkan jiwa mereka juga setandus itu. Tetapi itu tak menghalang mereka untuk pergi kepada bahagian yang lain daripada dunia. Contoh yang terhampir Yaman, bumi yang subur. Mereka juga boleh pergi ke bahagian utara melihat bumi Syam yang diberikan keberkatan pada tanahnya dengan kesuburan. Bila mana mereka melihat bumi-bumi yang Allah tumbuhkan tanaman pada orang yang Allah pilih, pada manusia yang Allah pilih untuk tumbuhkan tanaman tersebut, ianya ibarat kepada mereka yang menerima kebaikan yang datang dalam bentuk kebenaran ini adalah kesuburan yang diberikan kepada kehidupan mereka. Tetapi kata Allah selepas daripada itu, inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsarum mu'minin. Walaupun mereka memerhatikan dan mereka tahu tentang benda ni, ada bumi yang subur, ada bumi yang ditumbuhkan tanaman, tetapi itu bukan sesuatu yang boleh mengetuk hati mereka, sebab asalnya ia bukan datang daripada kejahilan, tetapi ia datang daripada kedegilan. Itu bezanya. Masya-Allah ya, itu penerangan tentang bagaimana awalam itu tadi. Wow, di situ nak suruh kita ambil konteks ya. Sebelumnya kalau alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu tak ada konteks lah, ayatnya tak ada di awal ya, tetapi ini ada cerita tentang bagaimana kalau katakan mereka ni minta macam-macam, kalau turun pun sepatutnya dah khadi'in, merendah diri dah, tetapi masih lagi berada dalam keadaan berpaling ya. Dan Allah menyatakan ramai orang tidak beriman, Ustaz ya. Dan bercakap tentang ramai ni, tambah sikitlah soalan kan, iaitu bila ramai ini sebenarnya adakah ramai juga yang akan tidak beriman sampai ke akhirat nanti? Ya, sesuatu yang membimbangkan. Apatah lagi kalau orang belajar statistik Ustaz ya, ataupun berkaitan dengan sosial kan. Dia akan melihat memanglah ramai orang, tapi dia tak nak ramai itu terkena dalam ahli keluarganya juga. Macam mana Ustaz melihat perkataan wa ma kana aktsaruhum mu'minin ini, macam mana kita respon dengan ayat sebegini? Very good Ustaz. Satu benda yang kita nak ajar diri kita, bagaimana Al-Quran menetapkan prinsip kehidupan kita di dunia. Bahawasanya kita bukan hidup disebutkan ibaratnya lalang. Lalang ini bagaimana sifat dia? Lalang ni kita kata tumbuhan, tetapi orang kata kalau sifat manusia lalang ini, dia akan melihat kepada kelompok majoriti, maka dia akan cenderung kepadanya. Sedangkan kebenaran yang didatangkan oleh Allah, ia bukan kerana majoriti manusia berpegang dengannya, tetapi bila mana ia bertepatan dengan apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut, walaupun ia berada pada kelompok yang minoriti, maka itulah yang terlebih berhak untuk diikuti, seperti mana yang telah berlaku pada zaman Islam itu disampaikan awal-awalnya. Waktu Nabi menyampaikan seruan dakwah, yang mengikutinya itu adalah golongan yang minoriti, bukan takat minoriti, lemah-lemah pula kelihatan pada waktu tersebut. Sedangkan yang majoritinya adalah masyarakat penduduk Mekah dan juga yang sekitarnya menolak dakwah Nabi. Tetapi malangnya majoriti itu bukan majoriti yang baik. Sebaik majoriti tersebut Allah kata wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin. Tapi dalam ayat ni Allah kata wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan kalau kita lihat dalam uslub Al-Quran, ketika mana menyebutkan tentang jumlah majoriti ini, kita carilah mana-mana ayat yang bila mana dinisbahkan kepada majoriti, ianya adalah melambangkan pelambangan yang buruk. Jadi kita cari dalam mana-mana ayat-ayat melibatkan kalimah lebih banyak ataupun lebih ramai, ianya merujuk kepada satu benda yang bukan baik. Untuk nak tunjukkan kepada kita, bukan nak kata benda yang ramai itu tak baik, tetapi kebaikan itu bukan bersandarkan kepada majoriti ataupun minoriti, tetapi pada konten itu sendiri. Pada konten ya, maksudnya bukan pada kuantitinya ya, tetapi pada kualiti iman yang dibina dengan melihat kepada tumbuh-tumbuhan terpacul ataupun terunggah, teruja jiwa itu melihat kebesaran Allah, bukan sekadar makan nasi ya, nampak pokok durian, pokok nangka, pokok cempedak, jalan je, tapi rupa-rupanya ada tanda kebesaran Allah yang dapat di situ Ustaz ya. Walaupun seorang beriman, maka dia tetap berbeza daripada ayat wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
Insya-Allah ya, walaupun di satu tempat itu dia terasing, ghuraba di situ, tetapi itulah yang Allah angkat, dan ini membina jati diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan mesej para sahabat, dan itulah juga yang perlu hadir dalam diri kita bila kita melihat kepada tanam-tanaman semuanya dah ikut pada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini sebenarnya adalah sebahagian daripada makhluk itu ya, walaupun kita seorang. Betul. Tapi tumbuh-tumbuhan ni lebih banyak daripada apa yang ada, terus memberi manfaat kepada dunia, dan inilah yang kita ingin hasilkan dengan generasi Al-Quran bila kita bersama ini. Baik. Jadi kita ingin bergerak kepada halaman 368 ya. Dalam surah ini, dalam surah Asy-Syu'ara, awalnya Allah memperkenalkan tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus dibawakan kisah Nabi Musa ya bersama Firaun, dan pada ayat yang ke-20 adalah satu respon daripada Nabi Musa bila Nabi Musa hadir selepas balik daripada Madian. Maksudnya balik dia daripada Mesir, lari ke Madian, patah balik ke rumah bapa angkatlah ya. Bapa angkat, dan terus dia masuk istana cakap dua perkara, iaitu dalam ayat yang ke-16, iaitu inna rasulu rabbil alamin, sesungguhnya kami ini satu rasul. Kami tapi satu rasul. Okey, tidak berpisahnya. Harun dan juga Musa dan juga nabi-nabi itu dikira satu rasul. Dan mesej yang kedua ialah bagilah kami bawa Bani Israel ini selamat ya. Betul. Bersama kami. Jadi bapa angkat dah lama dah tak jumpa dengan anak angkatnya, tiba-tiba anak angkat bawa pula mesej begini, maka bapa angkat mula mengungkit ya, kami dah bawa, kami dah jaga kamu panjang, kamu buat yang kamu buat dulu tu. Ya. Maka kerana Nabi Musa ada sejarah ustaz ya. Ya. Jawapan daripada ayat 20 kita nak baca bersama dengan ayat 21 untuk kita melihat apakah cara uslub pendekatan yang boleh kita belajar daripada ayat ini. Silakan Ustaz Tirmizi, ayat 20-21. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir. Qala fa'altuha idzan wa ana minadh ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat 20-21, dia Nabi Musa berkata, aku telah melakukannya dan ketika itu aku termasuk orang yang belum mendapat petunjuk. Lalu aku lari daripadamu kerana aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku anugerahkan ilmu kepadaku serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasulnya. Inilah jawapan daripada Nabi Musa bila membawa mesej kebaikan, mesej kebenaran tauhid, nak menyelamatkan Bani Israel yang ditindas, rupa-rupanya dihenyak dengan karakter assassination ya, membunuh karakter Nabi Musa. Bukan fokus pada mesej tetapi fokus kepada pembawa mesej itu sendiri. Tetapi Nabi Musa dapat respon dengan cara yang disampaikan pada ayat 20 sebentar tadi. Kalau boleh Ustaz rungkaikan pendek saja jawapan itu, mengapa Nabi Musa memilih perkataan-perkataan itu, terutama ad-dallin ini. Biasa kita baca Fatihah, walad-dallin ini merujuk pada orang Kristian, orang yang bingung, tak ada hidayah. Nabi Musa ini bukankah nabi? Silakan. Okey. Menarik, tadi kita sempat bicarakan bahawasanya yang dikatakan kejahatan orang musyrikin ini iaitulah pada penolakan mereka terhadap kebenaran itu bukan kerana kejahilan, tetapi ianya kerana kedegilan. Maka bila mana Nabi Musa menyampaikan dakwah baginda walaupun diungkit kejahatan diri dia, di sini perlu untuk Nabi Musa menjawab kepada Firaun bahawasanya apa yang diungkit daripada kesilapannya dulu bukan seperti mana dia, iaitu Firaun itu sendiri yang menentang dakwah kebenaran Nabi Musa untuk mengajak kepada tauhid yang sedia diketahui tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah. Berbanding dengan Nabi Musa, kalaupun diungkit kesalahannya, dia kata aku mengaku aku buat. Macam kita lah bila kita dakwah pada orang, alah engkau lebih kurang sama je. Ini ayat yang biasa kita dengar kan. Tapi beza di antara aku dan juga kamu, kata Musa,
Kamu buat dalam keadaan kamu telah pun tahu kebenarannya. Aku buat kesalahan dulu dalam keadaan aku dhalin. Kata para ulama, maksud dhalin ini ada dua. Satu disebutkan sebagai dalalul fasad, iaitulah kerana kealpaannya sehingga melakukan perkara yang terlarang. Dan juga disebutkan sebagai dalalut tariq, iaitu sebagai jahalah. Tak tahu, tak ada ilmu. So ini perkara yang kalau kita sebutkan kepada manusia, kalaulah seseorang manusia melakukan kesilapan disebabkan oleh dua alasan ini, ia masih boleh diterima. Tetapi kalau untuk Firaun, dia telah pun dijelaskan tentang kebenaran tauhid, kebenaran risalah Nabi seperti mana yang telah tertera dalam ayat itu. Maka tidak ada alasan untuk Firaun menidakkan penerimaan dakwah tersebut hanya kerana diungkit kesalahan Musa. Lantaran itulah Nabi Musa AS menjawab dengan jawapan ini supaya dipahami beza orang yang menolak kerana kedegilan dengan orang yang menolak kerana kejahilan ataupun melakukan sesuatu kesilapan kerana kejahilan. Ini guna ayat ni. Baik, masya-Allah, itulah penerangan ya bagaimana Nabi Musa buat dengan alpa ya. Kita tahu bahawa Nabi Musa juga adalah seorang manusia ya yang ada kealpaan di situ. Maka itulah yang beliau mengaku awal-awal lagi ya. Tak ada pula tak saya tak buat tu kan, ataupun dia pergi salahkan pula kepada yang orang-orang lain. Nabi Musa mengambil ya, take charge istilahnya ya, bertanggungjawab. Tetapi lepas itu disambung lagilah dengan ayat bagaimana sebenarnya kesan daripada peristiwa itu, beliau lari ya daripada Mesir untuk menyelamatkan dirinya. Jadi pelajaran untuk kita apa tuan-tuan daripada perkara ini? Kalau kita nak menyampaikan kebaikan, kita ada kelemahan, mengaku jelah. Kan, mengaku sajalah. Kerana mengaku itu apa istilahnya, ular menyusur akar takkan hilang bisanya. Tidak hilang bisanya. Ya, jadi itu perumpamaan untuk kita manusia ya, tetapi inilah yang dicontohkan oleh Nabi Musa real ya. Nabi Musa ada melakukan kesilapan tersebut, tetapi itu tidak menghalang untuk terus berjuang dalam kehidupan membawa mesej kebenaran. Kita ingin bergerak terus kepada halaman yang ke-369 di mana kita akan melihat bila dah berjumpa bila Nabi Musa bertemu dengan Firaun, dialog berlaku ya, ada sesuatu yang dicadangkan oleh pemerintah pada waktu itulah ya. Malak pada itu kita kata kita nak kumpulkan orang. Dan pada ayat yang ke-53 pun, bila sudah pun ahli sihir itu sujud kepada Allah, telah disalib ya ataupun dibunuh, ada lagi idea hasyirin pada ayat 53 berulang. Kita baca ayat 53 ini, kemudian kita nakkan pencerahan daripada ayat 52 dan 53, dan kita lihat apa yang berlaku dalam kisah Nabi Musa. Silakan Ustaz. Ayat 52 dan 53 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir. Wa auhayna ila فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. صدق الله. Dan kami wahyukan perintah kepada Nabi Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Kemudian Firaun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tenteranya. Inilah ayat yang ke-52 dan 53. Perkataan hasyirin muncul Ustaz ya pada ayat 53 dan ayat 36. Ayat 36 Malak pemerintah ataupun penasihat kepada Firaun memberi idea, tolong kumpulkan ya, kumpulkan ahli sihir yang berilmu. Dan kali ini bila dinyatakan oleh Firaun ya, fa arsala Firaun menghantar bala tentera ke seluruh kota-kota tersebut. Boleh Ustaz jelaskan hasyirin, al-madainil hasyirin apa maksud sebenarnya? Ini merupakan satu nusrah daripada Allah untuk orang yang tegar menyampaikan kebenaran.
walaupun telah berlaku penolakan daripada Firaun dan juga juak-juak sekitar dia, tapi janji Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya walaupun ia dibenci oleh orang kafir. Cuba kita lihat dalam konteks ayat 36, saat ketika mana Nabi Musa pada waktu itu hanya berbekalkan tongkatnya dan ditemani oleh seorang pengikutnya, itu Nabi Harun alaihissalam. Pada waktu itu kalau dilihatnya tidak ada kekuatan langsung untuk nak mempersembahkan sesuatu kebenaran itu di khalayak ramai dan menarik yang lain untuk melihat akannya. Tapi kata Allah apa dia? Allah datangkan bantuan itu menerusi musuh itu sendiri. Firaun yang mengerjakan pekerja dia untuk menghimpunkan seluruh ahli sihir, yang akhirnya bukan memenangkan Firaun tetapi mengalahkan Firaun itu sendiri. Ahli sihir tunduk. Hasyirin, iaitulah mereka itu golongan pengumpul manusia, bermula daripada ahli sihir untuk ayat 36. Kemudian kali kedua, ketika mana Nabi Musa hampir ditewaskan, berada di tebing Laut Merah nak menyeberang. Pada waktu itu pun, ketika mana datangnya perintah Allah, bila mana Nabi Musa melarikan diri dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, pada waktu itu Firaun sekali lagi memanggil manusia dengan tujuan asalnya untuk memperlihatkan kekuasaan diri dia, menewaskan Musa. Tetapi pelik tak? Dia sebenarnya menghimpunkan manusia untuk mempersembahkan kemusnahan diri sendiri. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Hasyirin ini, kalau ikutkan bukan bagi pihak Nabi Musa. Hasyirin ini adalah merupakan juak-juak tentera Firaun. Tetapi Allah tentukan daripada takdir dia bahawasanya kemenangan itu kadang-kala bukan datang daripada golongan yang benar, tetapi ia datang daripada golongan musuh itu sendiri sebagai balasan Allah kepada yang menderhaka. Allahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Syamsul ya, menjelaskan bagaimana sisi pandang ya apabila istilah nusrah ya, bantuan yang Allah berikan kepada perjuangan agama ini, kadang-kadang ianya ditatang oleh musuh pun ya, dia yang banyak follower, banyak teknologinya apa ke, tapi yang memberi manfaat kepada perjuangan Islam ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala gerakan-gerakan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah amat menarik dan memberi semangat kepada kita buat apa yang kita patut buat. Maksudnya Nabi Musa boleh seorang dua saja dengan tongkat je pun kan. Kalau nak bawa apa bulldozer ke, nak bawa apa, rasanya habis masa dekat situ saja. Biarkan orang lain buat bahagian masing-masing, yang menyampaikan, yang sedang memperjuangkan fokus kepada tugas masing-masing. Allah akan susunkan, kerana ini adalah janji Allah kepada orang-orang yang sedang berjuang. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita untuk terus berjuang dengan Al-Quran. Quran ini dibaca, difahami, kita amalkan untuk diperjuangkan dalam masyarakat kita. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim agar kita sentiasa mengambil ibrah, mendapat semangat para nabi ini dan menjadi jalan sirat menuju ke syurga kita insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah akan diri kami semua ini dengan Al-Quran. Izinkanlah kami untuk melontarkan bacaan ayat-ayat suci-Mu siang dan juga pada waktu malam. Ingatkanlah kami apa yang telah kami dilupakan sebelum daripada ini untuk terus kami mengingati kalam-kalam-Mu ya Allah. Dan jadikanlah ia hujah buat diri kami, memberikan syafaat untuk kehidupan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pemberi syafaat kepada kami di dunia dan juga akhirat kami ya Allah. Jadikanlah ia satu perantara untuk kami memohon daripada-Mu sesuatu yang kami inginkan untuk dunia dan juga akhirat kami ini ya Allah. Demi kebesaran Al-Quran yang Engkau turunkan kepada kami menerusi Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk terus kita bersama Al-Quran malam dan siang, dan inilah antara amalan para salafus soleh, para solehin pada zaman dahulu, dan inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita berinteraksi dengan Quran malam dan siang kerana kita yakin dengan Quran ini mukjizat yang masih kekal. Kita akan
berjaya dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan kita akan masuk kepada halaman baru kita meneruskan surah Asy-Syu'ara, dan kita nak melihat apa lagi permata indah daripada Ar-Rahman. Kita bertemu lagi. Terima kasih diucapkan pada kepada Ustaz Syamsul sudi bersama. Nanti kita perlu lagi bersama meneruskan perkongsian permata Al-Quran ini. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.